Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pergi ke hutan mencari cendana, tersepak banir, batang berduri. Teman ingin mulakan bicara. Ahmad Naufal nama diberi. Nama saya Ahmad Naufal bin Ebi Sanin. Ahmad Naufal bermaksud terpuji dan dermawan. Saya sinonim dengan gelaran ulat buku kerana saya akan membawa buku kemana saja saya pergi. Buku adalah sahabat baik saya karena saya akan mendapat berbagai ilmu pengetahuan dengan membaca berbagai buku. Minat membaca telah wujud sejak kecil apabila ayah saya menghadiahkan saya sebuah buku cerita yang saya masih simpan sehingga hari ini. Antara penulis kegemaran saya ialah E. Samad Said dan Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Haj. Saya juga memegang beberapa portfolio penting di sekolah seperti ketua kelas, pengerusi beruniform, dan pengerusi kelab membaca. Saya juga aktif dalam mengikuti pertandingan bercerita, pertandingan menyanyi, dan pertandingan nasyid. Pada hari ini, saya akan membuat resensi berkenaan beberapa buku kegemaran saya. Buku yang pertama merupakan hasil karya penulisan E. Samad Said yang bertajuk Jalan Retak. Buku ini mengandungi 91 muka surat. Saya rasa ramai yang kenal dengan E. Samad Said kerana beliau merupakan salah seorang penulis yang terkenal di Malaysia. Buku ini berkisahkan tentang hubungan kekeluargaan. Di dalam cerita ini, si Datuk ingin memberi sepenuh kasih sayang kepada dua orang cucunya yang tersisih perhatian oleh ibu bapa mereka. Hal ini berlaku kerana kedua orang ibu bapa kepada Rahimah dan Najat terlalu sibuk untuk mencari rezeki. Si Datuk menggembirakan cucu-cucunya dengan membawa mereka jalan-jalan, makan-makan, dan menonton wayang. Dipendekkan cerita, si Datuk sanggup membuat apa saja untuk menggembirakan cucu-cucunya dan pada masa yang sama menjaga hati anak-anaknya. Kasih sayang serta cinta yang ditunjukkan oleh Datuk membuatkan saya rasa terharu kerana saya juga mempunyai seorang Datuk yang menyayangi saya walaupun kami jarang-jarang berjumpa. Seterusnya, buku yang kedua ialah bertajuk Semusim di Barzah, karya Hadi Fayyad. Buku ini mengandungi 299 muka surat. Untuk pengetahuan semua, saya tertarik dengan buku ini kerana saya nampak ianya tular di laman sosial dan ramai rakan-rakan saya menyarankan saya untuk membaca buku ini. Novel Islamik ini menceritakan secara mendalam perjalanan ke alam barzah watak Fayyad setelah dia mati lemas. Fayyad telah mati lemas setelah dia menghadiri satu reunion bersama rakan-rakan universitinya. Namun, Fayyad diberi peluang untuk melihat kematiannya, upacara pengebumiannya, dan apa yang akan berlaku seterusnya. Penulis buku ini menggunakan teknik imbas semula untuk menerangkan perangai Fayyad yang suka berzina, minum arak, dan mengagungkan maksiat. Buku ini memberikan impak yang sangat mendalam kepada diri saya untuk sentiasa mengingati mati dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku yang ketiga ialah bertajuk Jom Menjadi-Jadi, hasil idea benar Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Haj. Buku ini mengandungi 239 muka surat. Buku ini merupakan satu buku motivasi yang mengandungi berbagai cerita-cerita menarik tentang kejayaan yang dikecapi dengan usaha yang padu. Tanpa usaha, seseorang itu takkan berjaya apatah lagi hendak menjadi-jadi dalam hidup. Buku ini memberikan kekuatan kepada saya untuk menjadi-jadi dalam apa saja yang dilakukan. Buku yang keempat merupakan novel remaja yang bertajuk Bendera di Atas Bukit, juga karya E. Samad Said. Buku ini mengandungi 74 muka surat. Buku ini berkisahkan tentang 4 orang sahabat yang sukakan cabaran, yaitu Abu, Majid, Yahya, dan Ruqyah. Abu bertindak sebagai ketua kumpulan mereka, rasa terpanggil untuk menyiasat kes kecurian di kampung mereka. Abu membagikan tugas-tugas kepada mereka dan sentiasa mengawasi watak-watak yang pelik seperti Sulaiman dan orang tua yang tinggal di atas sebuah bukit. Untuk pengetahuan semua, saya tertarik dengan watak Abu kerana sifat tegas dan keberaniannya yang boleh kita contohi. Manakala, buku yang kelima ialah buku yang paling saya gemari yang bertajuk Rumah Rahsia, karya penulisan hebat E. Samad Said. Buku ini mengandungi 91 muka surat. Cerita ini bermula apabila 4 orang sahabat, yaitu Abu, Majid, Yahya, Ruqyah, mendapat kawan baru dalam kumpulan mereka, yaitu Esa.
Mereka ingin menyelidik tentang sebuah rumah misteri yang terletak di atas sebuah bukit. Abu pernah menceritakan hal ini kepada neneknya, namun neneknya enggan untuk mengatakan apa-apa. Dan akhirnya, mereka pun berjumpalah dengan Pak Yakub. Orang tua itu pun menceritakan bahwa rumah itu adalah tinggalan semasa zaman perang. Ada yang mengatakan ada harta tersorot di dalam rumah itu, namun tiada siapa pernah menjumpainya. Ada juga yang mengatakan rumah itu berhantu. Atas rasa ingin tahu mereka, Abu dan rekan-rekannya pun pergilah menyelidik rumah misteri itu. Dan akhirnya, mereka pun telah menjumpai dua beranak yang sedang sakit menumpang di rumah itu. Mereka membantu dua beranak itu. Buku ini memberikan impan yang sangat mendalam kepada diri saya. Walaupun tugas 5 remaja ini untuk menyelidik misteri sebuah rumah, namun sikap yang ditonjolkan semangat kawan serta kerjasama antara Abu, Majid, Yahya, Rukia, dan Esa. Esa Matsai telah menunjukkan bahwa walaupun kita telah berdepan dengan masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan bantuan dan sokongan rakan-rakan. Saya sarankan kepada siapa saja yang menonton video ini untuk membaca buku nukilan Esa Matsai karena ia mengajar kita menjadi masyarakat yang prihatin. Membaca Jambatan Ilmu.